Assalamualaikum, Dajahau, Iliorekum, Vanakkam. Saya Atira Faika. Nama saya Ainul Husna binti Azmi. Saya Nurdini Nadira. Nama saya Nur Fadila. Nama saya Siti Nur Syakira. Saya Fatin Afifah. Saya Muhammad Al-Huzaifah. Saya Azman Nur Hakim. Dan saya Muhammad Saiful Nizam. Filem Adiwiraku ini mengisahkan tentang pengorbanan seorang guru berbangsa India yang mengajar bahasa Inggeris yang ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah di kawasan luar bandar di Kedah. Pelajaran Sekolah tersebut terdiri daripada para pelajar yang kebanyakannya mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang sangat lemah, yang kebanyakannya terdiri daripada para pelajar kaum Melayu. Filem ini menunjukkan kesungguhan guru tersebut untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan para pelajar beliau. kalau murid-murid buat pilihan. Jadi kami memilih filem ini kerana filem ini menunjukkan elemen pendidikan. Tujuan kami memilih tajuk ini kerana filem ini mewujudkan semangat bersatu padu dalam merapatkan jurang persefahaman yang tercipta antara etnik yang telah wujud dalam masyarakat Malaysia. Filem ini juga menitik beratkan bahawa pendidikan sepatutnya disamaratakan tanpa ada sebarang diskriminasi antara kaum dan bangsa. Berdasarkan filem Adiwiraku, terdapat beberapa tema yang dapat kita bincangkan. Antaranya ialah tema pendidikan. Kita dapat lihat pengorbanan seorang guru dalam usaha merapatkan hubungannya dengan pelajarnya yang berbeza latar belakang. Dalam babak ini, kita dapat lihat usaha watak utama, Cikgu Sheryl, yang cuba untuk bertanyakan jika ada apa-apa masalah yang dihadapi oleh anak muridnya, Alia. Namun, Alia bersikap defensif dan tidak mahu berkongsi masalah yang dihadapinya. You can tell me if you want to. Teacher nak tolong Alia. Namun yang sedemikian, Cikgu Sheryl tidak berputus asa dan usahanya membuahkan hasil. Pada babak ini, Alia bersifat lebih terbuka kepada Cikgu Sheryl dan memperkenalkan ibunya yang mempunyai sakit mental kepada Cikgu Sheryl. Mak jangan takut nah. Di babak ini, Cikgu Sheryl dan rakan sekerjanya, Cikgu Constant, menggunakan duit mereka sendiri untuk membantu bayar duit ubat Alia. Ini menunjukkan bahawa usaha untuk merapatkan hubungan dengan pelajar tidak mengenal bangsa dan warna kulit. How much you need? We have 85. It's 125. Yeah. Seterusnya, filem ini membawa mesej bahawa pendidikan bukan sahaja terhad di dalam kelas, tetapi pendidikan juga mengajar erti kehidupan kepada pelajar dan juga pengajar. Cikgu Sheryl di dalam filem ini berulang kali memberitahu anak muridnya bahawa sakit itu sementara, kejayaan itu selamanya. Kegemilangan itu selamanya, betul. Kata-kata tersebut bukan saja berguna ketika latihan chorus speaking mereka, namun ia juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dalam babak ini pula, Cikgu Sheryl mengatakan kepada Cikgu Constant bahawa baginya, mengajar bukan saja setakat bekerja, tetapi ia sudah menjadi hidupnya. Mengajar bukan setakat kerja, dah jadi hidup. Selain daripada tema pendidikan, tema perpaduan juga ditunjukkan di dalam filem ini. Filem ini telah mewujudkan semangat bersatu padu dalam merapatkan jurang persefahaman yang tercipta antara etnik. Terdapat dua isi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan tema perpaduan. Yang pertama, kita dapat lihat di dalam filem ini, guru ataupun lebih dikenali sebagai pendidik seringkali membantu pelajar tidak hanya dalam pendidikan tetapi juga dari segi kewangan dan masalah keluarga. Perwatakan ini ditunjukkan oleh watak utama iaitu Cikgu Sheryl Ann Fernandos, di mana Cikgu Sheryl telah melawat Alia setelah mendapati lebam di tangan Alia dan juga telah pergi bertemu dengan ayah kemboja
bagi Duit ni membincangkan dan membantu Encik Ayah ambil Kemboja lah. untuk kembali ke sekolah Buat belanja daripada harian dan rawatan. bekerja di stesen minyak. Saya tahu tak banyak apa yang saya mampu. Tapi saya akan tolong lagi. Supaya Kemboja boleh kembali ke sekolah secepat mungkin. Seterusnya, menjelang Aidilfitri, Cikgu Cheryl telah datang ke rumah Alia untuk menghadiahkan baju raya kerana tahu akan kemampuan keluarga Alia. Suka tak? Saya suka sangat. Thank you, teacher. Selamat Hari Raya. Pada pengakhiran filem ini, kita juga dapat lihat So, sekolah sama-sama telah menancarkan kita satu berdoa insentif dan iaitu berharap, tabung sayap semoga untuk tabung ni mengumpulkan dana dana bagi bantuan membantu bulanan pelajar-pelajar dapat yang mempunyai masalah bantu kewangan. murid-murid yang perlukan. Dan dengan secara tak langsung, kita akan mudahkan pembelajaran mereka. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan nilai perpaduan di antara hubungan guru dan pelajar saling membantu tanpa mengira warna kulit. Yang kedua, kita juga dapat lihat tema perpaduan di dalam filem ini di mana para pelajar yang membantu guru-guru mereka dengan memberi kerjasama dalam pelajaran dan menjayakan pertandingan choral speaking walaupun berlainan bangsa. Ini dapat lihat apabila 5 orang yang ditugaskan oleh Cikgu Cheryl dan Cikgu Constant untuk mendapatkan 35 orang pelajar bagi menyertai pertandingan choral speaking. Terdapat pelbagai usaha dan yang dilakukan oleh mereka seperti mengajak kelas ke kelas dan memberi insentif makanan kepada yang menyertai pertandingan tersebut. Usaha mereka membuahkan hasil apabila mereka berjaya mengumpulkan 35 orang untuk menyertai pertandingan tersebut. Seterusnya, kita juga dapat lihat nilai perpaduan yang ditunjukkan oleh 35 orang pelajar yang berlatih bersama-sama Cikgu Cheryl dan Cikgu Constant. Mereka sanggup korbankan hujung minggu mereka untuk berlatih choral speaking bersama guru-guru mereka. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat Cikgu Cheryl dan Cikgu Constant yang komited menghantar pelajar-pelajar pulang ke rumah mereka setelah habis sesi latihan walaupun terpaksa berhimpit di dalam kereta mereka. Akhir kata daripada saya, filem yang mengisahkan kehidupan seharian sekolah ini menunjukkan tema perpaduan di antara pelajar dan guru-guru tanpa mengira warna kulit dan agama. Ini sejajar dengan kata pepatah Melayu, bulat air kerana pembentungnya, bulat manusia kerana muafakatnya. Baiklah, berbalik kepada objektif kita yang ketiga iaitu bagi mengenal pasti masalah sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar di kawasan luar bandar. Masalah sosial dapat diertikan secara umumnya sebagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat maupun negara. Menurut analisis yang telah dibuat, penerimaan pelajar terhadap guru mereka yang berbeza latar belakang agak kurang menyenangkan. Hal ini demikian kerana pelajar pada awalnya tidak menghormati guru bahasa Inggeris mereka yang berbangsa India dengan menghiraukan arahan guru tersebut dan tidak menjaga adab percakapan dengan beliau. Hal ini dapat dilihat pada babak ini di mana pelajar tidak menjaga adab ketika bertemu dan bercakap dengan guru. Pada babak ini pula, kita dapat melihat bahawa pelajar tidak menghormati guru dan cuba menolak guru yang sedang cuba untuk menghentikan pergaduhan yang berlaku di antara seorang pelajar lelaki dan juga seorang pelajar perempuan. Masalah sosial yang seterusnya dapat dilihat apabila para pelajar telah menghiraukan aspek-aspek keselamatan jalan raya apabila mereka bertindak untuk menaiki motosikal tanpa lesen serta tanpa menggunakan topi keledar untuk pergi ke sekolah. Babak ini telah menunjukkan padah akibat tidak mengambil berat akan keselamatan ketika berada di jalan raya. Akhir sekali, masalah sosial yang dapat dilihat adalah apabila seorang pelajar telah dibuli oleh 3 orang pelajar lain yang berbadan gempal darinya dalam bentuk verbal, iaitu lebih kepada ejek-mengejek. Babak di minit ini menunjukkan pembuli-pembuli tersebut telah memanggil pelajar yang dibuli itu sebagai sotong kerana peribadi pelajar tersebut yang lemah lembut.
Sungguh pun kes buli secara verbal dan psikologi ini kurang mendapat perhatian, ia sebenarnya lebih serius berlaku di sekolah berbanding kes buli secara fizikal. Walaupun perbuatan seperti ejek-mengejek itu pada pandangan orang dewasa merupakan perkara biasa dalam kalangan kanak-kanak atau remaja, namun ianya boleh menjerumus kepada akibat yang lebih buruk, iaitu pergaduhan yang melibatkan aksi pukul-memukul. Itu sajalah ulasan daripada saya dan rakan-rakan saya tentang filem yang kami kaji. Filem Adiwiraku yang dipilih di dalam projek ini menunjukkan kepentingan pendidikan dalam membentuk pribadi pelajar dan tanggungjawab semua pihak bagi mendidik anak bangsa tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Dalam filem tersebut, kita dapat lihat keciciran murid ke sekolah menengah banyaknya pada masyarakat luar bandar terjadi kerana beberapa faktor seperti peranan ibu bapa yang menganggap pendidikan kurang penting dan masalah keluarga yang tak dapat dielakkan. Konklusinya di sini, kita dapat lihat bahawa pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan sesebuah negara, terutamanya pendidikan untuk kanak-kanak dan remaja. Seperti kata pepatah, pemuda hari ini, pemimpin masa hadapan. Oleh itu, semua pihak walaupun berlainan etnik di Malaysia mempunyai peranan penting dalam memberi pendidikan pada pemuda-pemudi negara. Akhir kata, kami memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan atau keterlanjuran kata sepanjang video ini. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.